bertemu lagi kita hari ini bersama Liana dalam program terbaru di TV9. Inilah dia, Book Club. Memilih buku yang premium dan eksklusif. Eksklusif, kita bawakan penulisnya sendiri. Dan kita akan menilai sendiri sama ada buku ini bagus, excellent ataupun ala kadar je. Anda yang menilai. Buku kita hari ini sangat menarik, iaitu Kenali Rasul Kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau anda baca sendiri, mesti lagi teruja sebab ia dapat membangkitkan rasa rindu pada Rasulullah, rasa dekat sangat sampai kita dapat bayangkan akhlak Rasulullah yang cukup sederhana dan penuh kebahagiaan. Kita persilakan penulis buku ini, Ustaz Ahmad Adnan Fadzil. Dipersilakan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Abang Panji kita. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Assalamualaikum. Okey, silakan duduk Ustaz. Selamat datang ke Book Club Ustaz. Terima kasih. Sihat? Alhamdulillah. Okey Ustaz. Memang dapat tahu Ustaz mula menulis buku ini pada tahun 2007, betul? Ya. Okey, dalam masa 7 tahun Ustaz dapat menyiapkan satu buku ni. Masya Allah. Cerita sikit Ustaz, macam mana Ustaz berusaha juga untuk siapkan buku ni? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang penonton yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, buku ini berkatakan tentang pribadi yang cukup unggul dan cukup agung, bukan sahaja bagi kita umat Islam, tetapi bagi dunia itu sendiri, yang merupakan di mana baginda Nabi Muhammad SAW merupakan rahmatan lil alam, rahmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sekalian alam. Untuk mengungkapkan suatu pribadi yang agung ini memerlukan kepada ketelitian, dan saya berusaha sedaya upaya untuk mengupas buku ini yang asalnya merupakan karya agung Imam Tirmizi, seorang ulama hadis atau muhaddis yang hidup sekitar tahun 200 Hijrah. Dan buku ini karya agung Imam Tirmizi yang diberi nama dengan Asy-Syama'il Muhammadiyah ini mengandungi 400 hadis. Saya menghurai setiap satu hadis dengan merujuk sebanyak mungkin syarah-syarah atau huraian ulama-ulama yang terdahulu, dan saya amat mementingkan ketepatan, dan itulah yang saya persembahkan kepada pembaca-pembaca sekalian. Rasulullah dia datang daripada Allah. Rasulullah membawa nur, cahaya yang tidak ada dua, tidak ada tiganya. Apa yang datang daripada Allah hanya satu, al-haqqu min rabbik. Yang benar itu yang datang daripada Allah. Maka yang benar yang satu itu perlu diketahui dengan kefahaman yang sama oleh semua umat Islam. Jadi sebab itu satu, ketepatan kita dalam mengenali Rasulullah. Yang keduanya, kita perlu meniru Rasulullah. Karena Rasulullah Allah SWT jadikan dengan akhlak yang 100% benar dan tepat, yang membawa manusia kepada kebaikan dunia akhirat. Innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad, ini adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Ini bukan saya berkata, bukan orang yang berkata, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan manusia itu, yang menjadikan alam ini, sudah memberi suatu kenyataan bahwasanya manusia yang namanya Muhammad SAW ini, dia berada di atas suatu kepribadian yang cukup unggul. Okey Ustaz, cakap pasal kepribadian Rasulullah ni, jelaskan lagi kehebatan kepribadian Rasulullah dari buku ni. Rasulullah sentiasa menjaga solat 5 waktu. Rasulullah sakit di hujung umur 14 hari, 11 hari masih lagi keluar untuk sembahyang berjamaah. 3 hari saja apabila selalu kerap pengsan dan tak mampu lagi, 3 hari saja Rasulullah menyerahkan jawatan imam itu kepada Sayyidina Abu Bakar, iaitu 17 waktu, kata ulama. Kemudian setiap malam Rasulullah bangun munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah sentiasa bersama dengan Quran, iaitu kalamullah, dan bibir Rasulullah tidak pernah putus dengan zikrullah dan sebagainya.
Jadi itu satu kehebatan dari segi hubungan dengan Allah. Ya. Sebenarnya banyak lagi yang kita nak bincangkan pasal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan buku Ustaz ni. Tapi Lena pun dah dapat buku ni, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz, teruja sangat. Dan ya. Ustaz nak bagi tahu apa tu? Puan Lena, hari ini Ustaz akan hadiahkan buku ini untuk Masya semua Allah. penonton-penonton Masya yang Allah. hadir di studio. Semua orang akan dapat buku hari ini. Happy tak? Happy tak? Suka? Suka. Mestilah suka. Siapa tak suka dapat hadiah kan? Okey. Tapi bagi anda di rumah nak tahu lebih lanjut selepas ini. Okey, itulah dia Ustaz. Dalam rancangan ni, penonton-penonton di studio akan dapat hadiah buku. Seronok tak? Seronoklah. Cuba tunjuk sikit buku. Tinggi sikit. Tu dia. Okey, bersama Lena sekarang ni. Ni dia Abang Panji kita tadi. Assalamualaikum. Apa khabar? Makan dah? Alhamdulillah. Okey, hari ni Ustaz nak tunjukkan kita 2 demo. Silakan Ustaz. Para penonton di studio dan di rumah, dalam buku Kenali Rasul kita akan dapat melihat dengan jelas banyak persoalan yang akan terungkap kepada kita tentang Rasulullah SAW. Di antaranya ialah kepribadian, penampilan luaran Rasulullah sendiri. Rasulullah walaupun dia seorang yang zuhud, walaupun seorang yang dekat dengan Allah, sentiasa menjaga ibadat, pada masa sama juga menjaga penampilan luarannya, sentiasa bersih, sentiasa kemas. Setiap orang yang melihat Rasulullah akan tertarik dan ingin untuk melihat sekali lagi Rasulullah dan ingin berjumpa sekali lagi dengan Rasulullah SAW. Hari ini saya akan tunjukkan bagaimana penampilan Rasulullah. Sahabat kita ni memang tak akan sama dengan Rasulullah sampai bila-bila pun. Tapi sedaya upaya saya akan tunjuk bagaimana Rasulullah berpakaian, fizikal Rasulullah SAW dan sebagainya. Yang pertama sekali, apabila para penonton sekalian membaca dalam buku ini, kita akan bertemu dengan satu hadis. Pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah adalah qamis. Qamis ialah jubah yang biasa dipakai pada hari ini. Adapun perkataan jubah dalam buku itu, dia bukan merujuk jubah pada hari ini. Dia merujuk kepada baju litup luar yang biasa dipakai oleh imam ataupun khatib dan sebagainya. Itu perlu para penonton perlu faham istilah itu, kalau tidak kita tak boleh nak faham hadis Rasulullah SAW itu. Inilah qamis ni. Qamis, yang pertama sekali Rasulullah dia memakai sama ada qamis begini ataupun memakai kain sarung lebih tinggi daripada atas daripada buku lali. Rasulullah memakai capal. Rasulullah bukan seorang yang berkaki ayam. Sentiasa sama ada berkasut, iaitu disebut khuf, ataupun capal. Cuma capal dia lebih mirip pada yang saya pakai. Cuma capal Rasulullah ada 2 tali. Ada 2 tali. Sini satu saja tali. Tali regangan di atas tapak capal itu. Capal Rasulullah ada dua tali. Jadi capal lebih mirip pada inilah. Ya. Yang ini capal juga ini, ya, tapi bukan gaya Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bila kita makan capal, maka nampaklah kuku tu. Ya. Rasulullah tidak pernah berkuku panjang. Rasulullah memesan kepada sahabat-sahabat supaya sentiasa merapikan diri, membuang kuku, kemudian membuang lebihan rambut di badan dan sebagainya dalam edah 40 hari. Para sahabat menceritakan bahawa Rasulullah memberi tempoh kepada kami untuk merapikan diri setiap 40 hari. Jangan biarkan lebih daripada 40 hari. Ya. Kemudian naik pada atas, ke atas lengan baju Rasulullah sehingga ke pergelangan tangan saya. Walaupun di sana ada juga hadis sehingga labuh ke sini, tapi dalam kitab Syama'il Muhammadiyah itu
Rasulullah memakai baju qamis sehingga pergelangan tangan. Saja. Dan Rasulullah, di antara sunnah Rasulullah bercincin. Ya, bercincin, dan Rasulullah memakai di jari ini. Kita sebut jari apa? Jari kelingking. Penonton sekalian akan dapat melihat di bahagian cincin Rasulullah SAW dalam buku itu. Di jari ini. Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ini, Rasulullah memakai cincin di tangan kanan. Namun di sana ada hadis yang lain dalam Sahih Muslim, Rasulullah memakai di tangan kiri. Jadi sebab itu cucu Nabi Hasan Husain memakai cincin di tangan kiri. Dan menjadi sunnahnya bukan jari ini, bukan jari ini, tapi jari kelingking. Dan ada kalau Rasulullah memakai cincin, batu cincin itu cincin Rasulullah ada batu. Dan ada di sana satu lagi cincin muhur yang bertulis Muhammadun Rasulullah. Yang memberi maksud Rasulullah mempunyai beberapa bentuk cincin. Dan tertentu orang lelaki tak boleh emas, mesti perak saja. Cincin perak. Ada kala Rasulullah mengubah, mengalihkan batu cincinnya sebelah dalam. Beginilah. Dia tidak tunjukkan sebelah luar. Kenapa itu? Wallahu a'lam lah. Tapi Rasulullah ada kalanya begini. Okey. Kemudian Rasulullah ada kalanya memakai selendang, disebut dengan rida. Memakai selendang. Dan di sana ada satu lagi pakaian Rasulullah namanya burdah. Burdah ini seumpama yang dipakai oleh orang yang berada dalam ihram haji ataupun umrah untuk menutupi tubuh sebelah atas. Dan Rasulullah SAW berjanggut. Ya? Dan Rasulullah amat-amat menggalakkan umat dia di kalangan lelaki menyimpan janggut. Tapi kan Ustaz, ada saya dengarlah macam suami saya sendiri kata janggut kalau lelaki nak simpan tak boleh panjang macam ada takat yang dibenarkan oleh Rasulullah sendiri, betul tak? Biasa Abdullah, seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Umar, dia akan megang janggutnya. Lebih daripada tangan ni dia akan potong. Gitu. So maknanya tak boleh lebih. Bukan tak boleh, tetapi Rasulullah mengajar supaya kita sentiasa kemas. Dan kita menguruskan rambut kita, menguruskan misai kita, janggut kita, kuku dan sebagainya. Pakaian. Misai Rasulullah menipiskan misai. Ya, Rasulullah menipiskan misai. Serban dalam bahasa Arab disebut dengan imamah. Diceritakan dalam hadis, dalam kitab kita ini, Rasulullah berkhutbah dengan memakai serban hitam. Ketika Rasulullah memasuki Mekah, menaluki kota Mekah pun dengan berserban hitam. Tapi di sana ada hadis Rasulullah memakaikan serban ke kepala sahabat-sahabat, di antaranya Abdurrahman bin Auf, dan serban itu adalah serban putih. Dan sebagian ulama menyebutkan, di antaranya Imam Nawawi dan sebagainya, walaupun hadis menceritakan Rasulullah memakai serban hitam, tapi serban yang selalu dipakai Nabi adalah putih. Kerana merujuk kepada hadis di mana Rasulullah menegaskan pakaian yang paling baik adalah putih. Jadi di antara pakaian juga adalah serban. Jadi kerana itu disebut oleh sebagian ulama. Saya akan tunjukkan kepada para penonton sekalian di studio dan di rumah bagaimana cara mengikat serban. Dalam hadis, kebanyakan Rasulullah memakai serban ditunjukkan oleh hadis-hadis dengan berekor. Ekor serban Rasulullah, seorang sahabat iaitu Abdullah bin Zubair, dia menunjukkan cara Rasulullah mengikat serban dengan panjang ekornya satu hasta. Satu hasta beginilah. Ini yang daripada ujung jari ke siku ni satu hasta. Ya. Satu hasta lebih kurang begini. Dan di sana ada hadis yang menyebutkan hanya 4 jari. 4 jari saja. Mana daripada ujung jari kelingking ni sehingga jari telunjuk. Itu ukuran 4 jari. Hal ini menunjukkan kepada kita bahawa panjang ekor serban ini tidaklah ada suatu ketetapan yang begitu jelaslah daripada Rasulullah SAW. Ya. Okay.
dia. Okay, pastikan Dari belakang dari belakang. ekor ni di tengah-tengah. Karena Rasulullah melepaskan ekor serbannya di antara dua bahu. Di tengah-tengah. Di tengah, kan? Kemudian kita lilitkan. Lilitkan. Lepas tu kita Kemudian kita masukkan, selitkan. kita selitkan. Oh. Macam itu. Ya. Selitkan. Inilah yang dipakaikan kepada saya oleh guru saya. Tak tolong Abang Panji kita pusing sikit. Ya. Mungkin penonton nak tengok dari tepi dan dari belakang. Okey, model sikit. Okey, nampak? Okey. Okey, terima kasih bang. Okey, jelas sekali buku ini menggambarkan satu persatu cara hidup Rasulullah yang boleh kita dapatkan. Memang sangat lengkap. Kembali selepas ini. Okey Ustaz, kita teruskan dengan perbincangan kita hari ini. Okey, mungkin Ustaz boleh terangkan lagi dengan lebih lanjut ya, Rasulullah sebagai ibadullah ataupun macam mana hubungan Rasulullah dengan Allah. Ya. Puan Diana serta penonton di studio dan juga di rumah, Rasulullah SAW ini dia tenggelam dalam ubudiyah dia kepada Allah, di mana seluruh kehidupannya itu mencerminkan seorang yang benar-benar hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di antara yang kita dapat lihat dalam buku ini, Rasulullah SAW ini dalam ibadah kepada Allah Taala ini dia begitu bersungguh-sungguh sehingga akan Al-Mughirah Ibn Syu'bah menceritakan suatu hari, satu ketika kami melihat Rasulullah ini begitu lama berdiri dalam sembahyangnya sehingga nampak merah ataupun nampak seolah-olah kaki Rasulullah itu hampir pecah-pecah. Lalu kami bertanya, ya Rasulullah, kenapa kamu beribadat dengan sebegini bersungguh-sungguh? Kenapa kamu bersusah payah beribadat sedangkan kamu sudah dijamin syurga oleh Allah, kamu sudah dijamin bebas dari neraka? Lalu Rasulullah menjawab, afala akunu abdan syakura, tidak patutkah aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi Rasulullah menunaikan ibadat untuk melahirkan terima kasih, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan itulah setinggi-tinggi ibadah manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak nampak lagi pahala, tidak nampak lagi neraka, tapi semata-mata nak melahirkan terima kasih kita kepada Allah dan telah menganugerahkan bermacam-macam nikmat kehidupan, ketenteraman, nikmat mengenali Allah Taala dalam hidup ini. Kemudian pada setiap Rasulullah juga berpuasa pada Isnin, Khamis, 3 hari pada setiap bulan, dan Rasulullah sentiasa bersama dengan Al-Quranul Karim, bukan membaca secara pembacaan yang lalu begitu saja, tapi Rasulullah membaca harfan, satu huruf demi satu huruf. Rasulullah menyebut satu kalimah demi satu kalimah sambil mentadabbur, merenung makna. Ada ketika Rasulullah menangis dan sebagainya. Dan itulah sebenarnya cara ibadat yang perlu dimiliki oleh umat Islam pada ini. Apabila kita beribadat sebagaimana ibadatnya Rasulullah SAW, akan membawa kita menjadi peribadi yang kalau tak sesempurna Rasulullah, tapi hampir kepada peribadi sempurna sebagai seorang manusia yang pasti diridai oleh Allah Ta'ala di dunia ini dan juga di akhirat. InsyaAllah. Okey Ustaz, Rasulullah sebagai khalifah Allah, macam mana hubungan Rasulullah dengan manusia, dengan haiwan dan tumbuh-tumbuhan? Ya.
sebahagian orang menonjolkan kehebatan dia bila bersama dengan Allah, tapi dia gagal dalam hubungan dengan manusia. Rasulullah berjaya dalam hubungan dengan Allah, hebat dalam hubungan dengan Allah. Pada masa sama Rasulullah menunjukkan kehebatan dalam hubungan dengan manusia. Semua manusia yang berada di sekeliling mengasihi Rasulullah, cinta kepada Rasulullah. Anak-anaknya, isterinya, kawan-kawannya, hatta musuh pun mereka akan tenteram dengan Rasulullah kerana mereka tahu Rasulullah tidak akan sekali-kali menzalimi siapa-siapa. Rasulullah akan berhukum, akan memberi hak kepada orang yang berhak. Jadi sebab itu kita perhati, di antaranya pernah disebut oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW tidak pernah memukul sesiapa kecuali di medan perang. Dan Rasulullah memimpin para sahabat. Rasulullah hadir di medan perang. Kita dapat melihat keunggulan dari segi kehebatan peribadi Rasulullah. Dalam usia 50 tahun masih boleh hadir ke medan perang, menjadi panglima perang, berada di tengah-tengah medan perang 50 tahun, dalam usia 50 tahun. Rasulullah memimpin sendiri peperangan 30 kali. Kalau kita hari ini 50 tahun, masuk 54 dah nak pencen dah. Bila pencen itu dah tak mau buat kerja dah. Betul. Dan badan mulai lemah. Tapi Rasulullah di antara 50 hingga 60 tahun, Rasulullah meninggal 63 tahun, Rasulullah masih kuat untuk hadir medan perang. Menunjukkan bahawasanya Rasulullah dari segi usianya, tetapi tubuhnya masih muda. Okey, kita dah dengar penjelasan daripada Ustaz Adnan yang penuh lengkap dan padat. Tapi sekarang ni kita nak tanya penonton pula untuk rate buku Kenali Rasul kita ini. Okey semua? Angkat rate kad anda. Suka ataupun tidak? Masya Allah semua suka. Okey, bagi Lena pula apa yang Lena dapat? Buku ini memang sangat interesting, amazing dan excellent. Kenapa? Sebab kita boleh kenal Rasul kita dengan lebih dekat. Dan huraian yang cukup lengkap dengan gambar rajah, cukup menarik dengan kisah-kisah menarik daripada hadis-hadis. Masya Allah Ustaz. Okey, terima kasih banyak-banyak Ustaz. Sama-sama. Okey, sampai di sini sahaja. Tapi sebelum itu, kita ada hadiah lagi nak bagi penonton dari Telaga Biru. Baca, baca dan baca. Iqra. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz.